Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman Ya karam Nasratul Mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, Wali Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya maka kita dapat bertemu sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita serta menjadikan kita tetamu rumah Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa istiqamah, yang sentiasa memberikan perhatian terhadap keperluan untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama sekali ialah mendirikan solat fardu secara berjamaah, kerana ianya merupakan tuntutan yang berterusan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah ke hari kiamat. Tiada kesudahan, tiada keuzuran. Dan oleh kerana itu maka kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman dengan para malaikat, yang beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan, yang beriman dengan rasul-rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita telah mengambil usaha tersebut dengan sebaik mungkin. Kita menjadi tetamu rumah Allah Subhanahu wa taala sebelum waktu azan dilaungkan, untuk memberikan makluman kepada sidang jemaah sekalian ataupun penduduk di sebuah qaryah telah tiba waktunya untuk diazankan masuknya fardu solat berjemaah. Maka apabila kita mendengar laungan tersebut, maka kita pun bersegera untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerana kita ini merupakan hamba-hambanya yang mengharapkan rahmat dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pada malam ini kita sambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang keperluan ataupun tentang tanggungjawab bagi seorang muslim, sama ada mukmin ataupun mukminat, untuk sama-sama melakukan tugas yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, siapa di kalangan kamu melihat kemungkaran hendaklah mengubah dengan tangannya. Jika kamu tidak mampu maka ubahlah dengan lidah kamu, dan sekiranya tidak mampu maka ubahlah dengan hati kamu. Namun yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Maka pada hari ini tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apabila kerajaan melihat ada satu kumpulan manusia yang telah melakukan suasana yang menyebabkan agama itu dipandang rendah, maka kerajaan telah melaksanakan tangkapan secara beramai-ramai. Sama juga seperti pendatang-pendatang asing tanpa izin
yang memenuhi satu-satu tempat yang menjadi satu koloni, satu kawasan perkampungan khas untuk dia. Lalu datanglah pihak berkuasa berlori-lori tuan-tuan, terpaksa untuk melakukan tangkapan, pembersihan. Maka ramailah manusia yang ditahan. Tetapi bukanlah maksudnya apabila ditahan dipenjarakan begitu sahaja, mestilah melalui proses-proses perundangan. Sebab kita berada di negara yang bertamadun, bukan negara yang ambil peduli kemudian laksanakan ikut suka hati. Sebab segala perkara-perkara tersebut ada rekod-rekodnya, ada laporannya, dan perlu diteruskan proses-prosesnya supaya manusia sentiasa berada dalam keadaan sentiasa terjaga. Kita keamanan ini tuan-tuan yang dikasihi sekalian bukanlah satu perkara yang biasa. Mesti ada proses-proses perundangan menyebabkan kita jadi aman. Kerana manusia yang ada di sekeliling kita semuanya berusaha untuk memastikan keamanan dan juga keselamatan itu berterusan. Menjadi tanggungjawab kepada kerajaan untuk mengubah keadaan setelah tiba waktunya. Contohnya ada di kalangan kita yang biasa melakukan maksiat, melakukan contohnya hubungan tidak mengikut syariat. Contoh tuan-tuan, berlaku kes pertukaran suami dan isteri, bertukar tuan-tuan, sanggup daripada Kedah sampai ke Johor, jumpa kat Kuala Lumpur, parking kat Kuala Lumpur tuan-tuan, duduk dekat rumah homestay, duduk kat rumah-rumah khas, contoh tuan-tuan. Sanggup keadaan demikian, dan kita pun tak tahu. Dalam keadaan manusia pada hari ini semakin bijak, tetapi ada juga manusia yang melakukan perkara yang di luar dugaan. Tak sangka tuan-tuan, nampak cantik bertudung, nampak cantik muka macam warak, tapi rupa-rupanya terlibat dengan kejadian seperti demikian. Boleh tukar-tukar suami dan isteri, pakai sekejap, contoh tuan-tuan. Sebab dah lama dah kahwin, jadi nak rasa pula macam orang lain pula. Tetapi perkara tersebut bukanlah mengikut syariat. Tak ikut syariat pun, urus sendiri, fatwa sendiri. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita tuan-tuan, dalam melaksanakan perbuatan amal makruf nahi mungkar ini perlunya ada kesabaran. Jangan apabila berlaku suatu kerosakan maka kita pun terus melenting tuan-tuan. Tetapi bukanlah apabila berlaku maksiat itu kita sabar, biarkan saja, tengok saja tuan-tuan, tak ada dilaporkan. Itu pun salah juga tuan-tuan yang dikasihi sekalian kan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Dan ajaklah kamu mereka itu kepada ke arah kebaikan, dan cegahlah daripada melakukan kemungkaran, dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Ingat, dalam kita melaksanakan kebaikan ni ada perkara-perkara yang kadang-kadang kita ni tidak dapat menanggungnya. Sebab manusia ni kalau dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai kemampuan, dia mempunyai kekuasaan, apabila kita cuba mengambil haknya, maka dia akan melenting, dia akan menggunakan segala-galanya. Maka sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Dalam usaha kita nak menegakkan kebenaran, tuan-tuan, dan mencegah daripada melakukan kemungkaran. Contoh tuan-tuan, apa yang berlaku di Palestin, apabila kita menyatakan bantahan, kita marah di atas penindasan yang berlaku ke atas umat Islam di Palestin, kita suarakan aja tuan-tuan. Kita tak hantar bala tentera pun, tak hantar tuan-tuan kan. Kita hanya cakap saja, bagi tahu tak setuju, tak puas hati. Sebab itu je kemampuan kita kan. Paling tinggi pun tuan-tuan yang kita boleh buat doa saja. Itu saja tuan-tuan. Tetapi orang Israel ni dia tak kira tuan-tuan. Walaupun satu dunia marah kepada dia, tak ada hal tuan-tuan. Sebab bagi orang-orang Israel, selain daripada bangsanya, manusia yang hidup di atas muka bumi ni semua ni jenis kelas anjing sahaja, jenis binatang saja. Jadi nak buat apa-apa pun tak ada masalah, tak ada nilai. Bahkan mereka mengatakan bahawa nahnu abna'ullahu ahibba'u. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaum Yahudi ni kata, kami ini merupakan anak-anak Tuhan, keturunan daripada Tuhan,
Ya, nescaya kami ini sentiasa dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kami ni, selain daripada Bani Israel, bangsa orang Israel ni, semuanya tak ada nilai. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, sebab itulah satu dunia marah pada orang Israel pun dia buat tak tahu saja tadi tuan-tuan. Dia tak ada perasaan pun. Bahkan kalau kita lihat dalam persidangan bangsa-bangsa bersatu, ketika mana Perdana Menterinya nak membuat ucapan, semua wakil-wakil delegasi daripada negara-negara yang menjadi ahli kepada bangsa-bangsa bersatu semua ni keluar. Tuan-tuan, tinggalkan, bercakaplah sorang-sorang. Contoh tuan-tuan, apa perasaan dalam majlis yang ramai, orang semua keluar tinggalkan kita, kecuali orang-orang yang menyokong keganasan mereka saja, itu yang sanggup tinggal kat tempat tersebut. Tuan-tuan bayangkan apa perasaan. Tapi bagi orang-orang Yahudi ini tuan-tuan, perangai mereka kekal sejak zaman Nabi ada lagi. Bahkan sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mereka dah keras hatinya. Wa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala kata, aku dah pateri dah tutup dah hati-hati orang-orang Yahudi ini di atas kebaikan. Mereka kata mereka melakukan kebaikan. Wa khatamallahu ala qulubihim, hati mereka tuan-tuan, kalau hati dah tertutup tuan-tuan, tak ada nak terima kebaikan langsung, bahkan mereka akan mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam kita melihat perkara seperti amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan perkara yang amat diambil berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi meninggalkan pesan, sekiranya Fatimah bin Muhammad, anak Nabi sendiri, yang melakukan perbuatan mencuri, nescaya aku potong tangannya. Nabi bagi tahu dengan sahabat-sahabat, tak ada kecuali, tak ada pengecualian, tak ada excuse. Dia keturunan Nabi. Tiba-tiba tuan-tuan, orang kat Malaysia ni ada seorang daripada luar negara, dia bagi tahu, saya merupakan cucu ataupun cicit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang punyalah suka tadi tuan, orang Malaysia. Sediakan tiket untuk dia, sediakan bilik hotel untuk dia, sediakan segala-galanya untuk cicit Nabi. Kita tak layan dia macam mana, tak tahu pun tuan-tuan sejarah dia betul ke dia cicit Nabi. Tak ada siapa pun yang sahkan. Yang lebih dahsyat lagi, orang tak tahu dia ni rakyat negara mana. Contoh tuan-tuan yang dikasihkan, tapi orang Malaysia sokong tuan-tuan. Bahkan apabila kerajaan Malaysia, immigration Malaysia tuan-tuan, senang cerita kalau bahasa kasar kita, halau dia keluar sebenarnya, tapi yang sebenarnya tidak diingini masuk ke Malaysia, maka dia pun kena hantar keluar. Tadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, pengikut dia pun tetap lagi mengikut tuan-tuan, hantar dia sampai ke airport, pastikan dia betul-betul naik flight. Tadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, terlalunya ta'assub. Samalah juga tuan-tuan yang dikasih sekalian, kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, dalam peristiwa yang besar, kerajaan ambil tindakan, contohnya golongan GISB, contoh tuan-tuan kan, yang mana mereka ini mempunyai rangkaiannya yang banyak kan. Pelik tuan-tuan, kalau pergi ke restoran dia kan, dia ada siaran TV sendiri. Kalau kita lah tuan-tuan, macam kita lah kan, TV banyak channel, ada TV 1, TV 2, ada RTM, ada TV 3, ada TV 9, ada TV 7 dan sebagainya. Banyak channel tuan-tuan. Tapi kalau pergi kat kumpulan ni, dia hanya satu channel sahaja. Tuan-tuan, Global Ikhwan saja tuan-tuan. Channel dia ada rangkaian TV dia sendiri, ada studio dia sendiri tuan-tuan, ada pembaca berita dia sendiri tuan-tuan. Dia tak ambil peduli cerita orang lain. Sampai begitu. Tetapi dia memerlukan kita untuk menyokong perjuangan dia, meneruskan aktiviti-aktiviti mereka. Sebab tanpa kita membantu mereka, mana dah dapat dana tuan-tuan. Jadi apabila kerajaan melaksanakan operasi, semua aset-aset dia tadi dibekukan, susah hati tuan-tuan. Kita banyak harta, tetapi semua tak boleh keluarkan duit tadi tuan-tuan. Duit semua dalam bank. Bila nak keluarkan kena cucuk kad. Contoh tuan-tuan, ataupun lebih banyak lagi nak keluarkan duit kena pakai cek. Semua frozen tuan-tuan, di freeze, dibekukan oleh kerajaan. Agak-agak tuan-tuan boleh bergerak ke kumpulan macam ni. Susah hati tuan-tuan. Yang pertama, aset dia banyak.
Dan banyaknya aset tersebut bukan kat Malaysia tu, kat luar negara lagi banyak. Dan kadang-kadang kita pun pelik budak-budak dia. Contoh tuan-tuan, kita ingat mereka ni belajar kat luar negara. Contoh pergi kat Turki, pergi kat Jordan, pergi kat Mesir. Budak-budak tuan-tuan, umur 13 tahun, 15 tahun, duduk kat luar negara, happy, ingatkan belajar bahasa Arab, cari ilmu dan sebagainya. Rupanya ditugaskan untuk menjaga kubur-kubur wali yang berada kat luar negara. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jaga kubur wali tuan-tuan. Dia buat satu dokumentari, ataupun dia buat kronologi, ataupun dia punya dokumentari lah, kat mana ada kubur wali. Tuan-tuan, kat situ ada dia punya petugas dia jaga kubur tuan-tuan. Kita sepatutnya, kalau manusia bijak, dia jaga orang yang kita anggap sebagai wali. Tuan-tuan, sebab dia masih hidup. Bila kita minta bantuan kepada dia, insya-Allah doanya diterima oleh Allah Subhanahu. Itu yang kita nak tuan-tuan. Senang nak mohon. Tapi orang yang dah mati tuan-tuan, dah tinggal kubur je, tinggal batu nisan dia je, kita mengharapkan bantuannya, nescaya perkara tersebut tak akan berlaku tuan-tuan. Jarang kita dengar bila pergi kat kubur bagi tahu, saya terima permohonan tuan, tak ada masalah, sabarlah dulu. Tak ada tuan-tuan yang dikasih sekalian. Orang dah mati tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasih sekalian, jangan kita anggap perkara tersebut perkara biasa tuan-tuan. Sebab ianya berakar umbi tuan-tuan, berterusan. Kalau tidak dihapuskan, dia akan bertukar. Contoh tuan-tuan kan, dulu kumpulan A, kemudian apabila diharamkan, ditukar kepada kumpulan B. Kumpulan B pun diharamkan, ditukar kepada kumpulan C. Orang tetap sama tuan-tuan, cara dia tetap sama, pakaiannya sama. Contoh tuan, asasnya sama, iaitu asas yang paling penting ialah kahwin 4. Tuan-tuan, kahwin mesti ramai. Kerana apa kena perlu kahwin 4? Supaya kita menegakkan sunnah Nabi. Itu saja tuan-tuan. Yang lain sunnah Nabi, cari ilmu dan sebagainya, itu ikut kemampuan. Ada pula tuan-tuan yang dikasih sekalian. Sebab itu tuan-tuan yang dikasih sekalian kan, Nabi SAW menyebutkan bahawa laisa lil mu'min ayyudhilla nafsah. Tidaklah sepatutnya kepada seorang mukmin itu dia tidak mempertahankan dirinya sendiri. Kita kena jaga maruah diri kita, supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita berhadapan dengan musibah, di atas kesusahan, di atas ketegasan kita, ke atas perkara-perkara kemungkaran, sedangkan beliau tidak mampu menanggung atau menghadapinya, kata Imam Ahmad, ini bukanlah lelaki yang seperti demikian, yakni bahawa ia mengetahui bahawa ia tidak mampu menanggung kemudaratan dan tidak boleh bersabar ke atasnya, maka dia kena elaklah perkara tersebut ke atas dirinya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana perjuangan Imam An-Nawawi ketika mana di zaman Khalifah Islam ketika itu, yang menyebabkan raja pemerintah ketika itu mengeluarkan kenyataan bahawa rakyat perlu membayar cukai yang tinggi kerana negara berhadapan dengan musuh luar yang memerangi negara Islam ketika itu, dan rakyat perlu mengorbankan harta benda mereka, segala yang mereka miliki kena bagi pada kerajaan, dan dibantah oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi kata, wahai raja, kamu mempunyai ramai gundik-gundik perempuan-perempuan simpanan, dan mereka ini semua mempunyai harta yang banyak. Kenapa tidak dikorbankan dulu harta mereka itu, kemudian barulah rakyat akan menyokong perjuangan kamu. Tuan-tuan, dia tegas. Dan ketika mana para ulama yang lain memberikan jawapan yang sama seperti Imam Nawawi, nescaya mereka itu akan dipancung tuan-tuan, dibunuh oleh kerajaan, walaupun ketika itu kerajaan Islam tuan-tuan. Cuma raja ketika itu berpandangan tidak seperti mana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibunuh tuan-tuan. Dan ketika mana Imam Nawawi ini dipanggil oleh raja ke istana untuk menjelaskan tentang hukuman dia ataupun fatwa daripadanya, dan ketika itu ramai pembesar-pembesar bertanya kepada raja, wahai tuanku, kenapa tidak dijatuhkan hukuman kepada Imam Nawawi? Dan raja memberitahu, yang sebenarnya bukan aku tak nak jatuhkan hukuman kepada Imam Nawawi, kerana ketika mana aku nak menjatuhkan hukuman, tiba-tiba aku nampak 2 ekor singa di belakang. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, bayangkan 2 ekor singa
Kita menghadap seseorang ada singa kat belakangnya yang tunggu masa nak terkam kita. Kalau setakat kucing saja tuan-tuan nak terkam kita, tak ada masalah tuan-tuan. Tapi kalau sampai 2 ekor singa tunggu masa nak terkam kita, hanya kita saja nampak, tuan punya badan pun tak nampak tuan-tuan, ada singa kat belakangnya. Contoh tuan-tuan, apa perasaan kita? Sama juga dengan imam, ataupun sama juga seperti yang berlaku kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa AS dibekalkan kepadanya satu tongkat tuan-tuan. Bukan disebabkan Nabi Musa AS ni dia orang tua, bawa kayu, tongkat, suka-suka nak bawa. Ianya merupakan sumbangan ataupun pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi Musa, ini tongkat kamu, tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Musa, an alqi'asa, lemparkan tongkat kamu wahai Musa. Nabi Musa tak tahu tuan-tuan. Kita biasa macam orang tua lah tuan-tuan, pegang tongkat. Tiba-tiba dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lepaskan tongkat kamu. Kamu lemparkan tongkat kamu. Lalu bertukar menjadi seekor ular. Tuan-tuan, bukan ular mainan tuan-tuan. Ular besar. Kan? Yang hari-hari kita pegang tongkat tadi tuan-tuan, bayangkan dia bukan melengkung tuan-tuan. Seolah-olah macam kita pegang kepala ular lah, macam tu. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Lalu apabila dalam keadaan demikian, terkejut Nabi Musa AS. Rupanya tongkat yang dipegang selalu tu rupanya ular tuan-tuan. Dan ini bukan sihir. Setelah mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia bertukar menjadi al-qi'asa, supaya kamu lemparkan tongkat kamu wahai Musa. Maka bertukarlah menjadi su'banun mubin, seekor ular yang besar tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Terkejut Nabi Musa AS, dia sendiri terkejut. Tapi itulah dia mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tongkat Nabi Musa AS. Bukan disebabkan dia tua tuan-tuan, jalan tak berapa kuat dan sebagainya, tetapi itulah mukjizat daripada Allah Subhanahu. Dan tongkat ini tuan-tuan, kelebihannya lagi, ketika mana diuji bersama-sama Firaun. Firaun panggil semua ahli-ahli sihir, tuan-tuan sekalian semua datang ke istana, bukan nak dapat pingat, tapi nak tunjuk kepada masyarakat apakah dia perbuatan Nabi Musa AS, untuk kita tonjolkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat, dan siapa yang paling tinggi kedudukannya di atas muka bumi ini. Lalu ketika mana semua ahli-ahli sihir tuan-tuan kumpul ramai-ramai, Nabi Musa AS seorang saja tuan-tuan. Lalu ketika itu Nabi Musa AS kata, wahai tuan-tuan sekalian, tunjukkanlah kehebatan tuan-tuan, sihir tuan-tuan. Lalu keluarlah tali-tali tuan-tuan yang ada di hadapan mereka itu menjadi ular yang bergerak ke sana ke sini tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Ahli sihir bukan seorang dua tuan-tuan, seramai-ramainya yang ada di bumi Mesir ketika itu. Tunjukkan depan raja. Raja pun bangga, hebat ahli sihir saya. Semua boleh mengeluarkan benda yang sama, seragam tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Lalu ketika itu Nabi Musa pun bagi tahu, tuan-tuan sekalian, dah sudah ke buat persembahan? Sudah, inilah persembahan daripada kami. Lalu Nabi Musa AS pun baling tongkatnya, bertukar menjadi ular tuan-tuan. Ular tersebut tuan-tuan, dia makan semua ular-ular yang dihasilkan oleh ahli sihir tersebut tuan-tuan, sehingga menyebabkan ahli sihir tersebut mengatakan, hadza min rabbi, tuan-tuan, ini datang daripada Tuhan, dan kami semua beriman kepada kamu wahai Musa AS. Ahli sihir tuan-tuan tergamam semuanya. Mula-mula ketika mana menerima permohonan daripada raja tuan-tuan, orang kampung tuan-tuan, orang jauh duduk tempat lain, tiba-tiba dipanggil istana untuk buat persembahan. Kemudian dijanjikan oleh raja, sekiranya kamu berjaya pada hari ini, aku akan berikan anugerah yang tak pernah terbayang oleh kamu. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bayangkan ketika zaman Firaun, ada namanya Qarun, orang yang memiliki harta yang paling banyak di atas muka bumi tuan-tuan. Tak ada manusia yang lebih hebat daripada Qarun tuan-tuan. Sampai sekarang orang panggil harta siapa? Harta Qarun tuan-tuan. Orang tak panggil harta Ahmad, harta Ismail, harta Ali, tak panggil tuan-tuan. Harta Qarun juga tadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Nak cerita kaya si Qarun tuan-tuan. Tetapi dalam keadaan demikian, ahli-ahli sihir zaman Nabi Firaun, zaman Firaun, dia bagi tahu, sesungguhnya wahai Musa, kami beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula buat persembahan tuan-tuan, kemudian bertukar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marah Firaun tuan-tuan.
Firaun kata, siapa suruh kamu beriman? Aku suruh panggil kamu kat sini untuk buat persembahan, ikut arahan. Tuan-tuan dan dikasihi sekalian, bahkan Firaun ugut, siapa beriman kepada Tuhan Musa AS, nescaya aku potong kakinya, aku potong tangannya. Yang lebih hebat lagi, aku potong kepalanya. Dia bagi amaran, tuan-tuan, yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi ketika itu, tuan-tuan, ahli sihir maksudnya ialah orang yang berilmu walaupun sesat. Tuan-tuan, orang ada ilmu, tuan-tuan, ada kepakaran, ada kemahiran, tapi dalam masa yang sama dia terus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tunggu pun kepada Firaun. Firaun kata, okey tak Firaun, kami nak beriman, boleh tak cadangan kami? Tak ada, tuan-tuan, terus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab nampak depan mata sendiri kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan cubaan, ini bukan main-mainan. Ini real, tuan-tuan. Ini sebenarnya apa yang berlaku. Kami lihat dengan mata kepala kami. Walaupun Firaun ketika itu ugut, tuan-tuan, aku pancung kamu, bunuh kamu, bukan setakat bunuh biasa, aku potong kaki kamu, aku potong tangan kamu secara bersilang. Sakit, tuan-tuan, kalau kita potong secara bersilang, tuan-tuan. Kalau nak potong-potong je lah, jangan potong sikit-sikit. Dia potong sikit tadi, tuan, potong kaki, potong tangan. Contoh, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Dan akhir sekali potong orang terus tadi, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Sebab dia raja, dia ada kuasa. Tetapi ahli sihir sekalian tak takut pun, tuan-tuan. Kami tak heran wahai Firaun, nak bunuh-bunuhlah, kami nampak depan mata. Itulah jelas tadi, tuan-tuan, apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Sebab itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, afdalu jihadin kalimatu adl inda sultanin jair. Seafdal jihad adalah perkataan yang adil di sisi raja yang zalim. Tadi, tuan-tuan, sebagaimana kita lihat Imam Nawawi berkata-kata dengan khalifah ketika itu, tuan-tuan. Bukan raja biasa, tuan-tuan, khalifah ketika itu. Dia bagi tahu, kamu ni salah. Contoh, tuan-tuan. Tapi mestilah seorang yang hebat, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Sebab sebelum kedatangan Imam Nawawi, dah berapa ramai dah ulama yang dibunuh oleh raja, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Sebab itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, mencegah kemungkaran yang zahir dan diketahui, maka janganlah kita mencari-cari kemungkaran yang tersembunyi, yang masih lagi kita tidak ketahui keadaannya. Wajib ke atas setiap individu Muslim mencegah kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan. Contoh, tuan-tuan, orang jelas minum arak, kita kena tegur, tuan-tuan. Kita kata, dia orang Islam ni, sepatutnya jabatan agama lah punya kerja. Tuan-tuan, kita tak ada kuasa, tuan-tuan. Kita tidak ada anggota yang mencukupi. Ataupun macam polis, tuan-tuan, tak ada polis kat seluruh kawasan, tuan-tuan. Setiap lorong ada polis. Tak ada, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Kalau kat negara Mesir, tuan-tuan, lepas pukul 11, pukul 12 tadi, tuan-tuan, setiap lorong, tuan-tuan, jalan raya ada kereta polis, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Sampai begitu sekali, setiap lorong. Ataupun kita senang kita tadi, tuan-tuan, setiap kat mana ada simpang 4 ada sebuah kereta peronda, tuan-tuan, lepas pukul 12 tengah malam, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Maksudnya apa tadi, tuan-tuan? Kalau ada sampai tahap begitu sekali, nak merempit susah hati, tuan-tuan. Sebab penuh dengan polis. Penuh laluan tu ada je polis, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Sebab itulah kadang-kadang negara yang banyak melakukan kerosakan ini, dia dipanggil sebagai negara polis. Polis ramai, tuan-tuan, sama ada polis pakai uniform resmi ataupun polis yang tak pakai uniform resmi. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ra'a minkum munkaran, jika kemungkaran itu berbaur dengan keraguan dan syak akan kebenarannya, tak pasti, tuan-tuan, kita tuduh orang sebelah, saya rasa orang sebelah ni dia berkhaluan, tuan-tuan, dia rasa, tuan-tuan, tak ada bukti pun. Sebabnya apa, tuan-tuan? Dia tak puas hati dengan jiran sebelah. Contohlah, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, iaitu kemungkaran yang tersembunyi. Seorang Muslim tidaklah dibolehkan mencari-cari ataupun menyiasat kerana kita dianggap mengintip, mengaibkan orang lain saja, nak cari hal. Tuan-tuan, dalam Islam tak boleh, tuan-tuan, nak mengaibkan orang lain. Tapi kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, minta maaf lah kata, contohnya suami isteri bila nak bercerai, tuan-tuan, semua ada ceritanya, tuan-tuan, keburukannya. Allahu Akbar. Sepatutnya jangan cerita, tuan-tuan. Kalau nak bercerai sekalipun, tak payah buat statement, terutama depan media sosial. Sebab manusia ni keseluruhannya, orang umum ni, dia tak faham, tuan-tuan.
Dia seronok, apa lagi, besok cerita apa lagi, besok wartawan tanya apa lagi, tuan-tuan. Dan kalau kita bijak, tuan-tuan, cukup-cukuplah, selesai kat mahkamah, sudahlah. Kamu yang nak bercerai, yang satu Malaysia nak tahu nak buat apa. Dan saya kan selebriti, tuan-tuan, sakit telinga, tuan-tuan. Kadang-kadang, tuan-tuan, bila nak berkahwin bukan main, hebat. Dialah lelaki terulung lah, teragung lah, tuan-tuan. Tapi bila bercerai, tuan-tuan, pakai spek hitam, tuan-tuan, pakai mask, no comment. Itu aja, tuan-tuan. Mudah sangat. Sebab itu, tuan-tuan yang dikasih sekalian, dalam Islam ni tak sukalah kita ni mengaibkan seseorang. Kalau kita tahu, tuan-tuan, berlaku kerosakan, kesilapan dan sebagainya, memadailah, tuan-tuan. Kita cerita, kalau nak cerita pun pada pihak yang berkuasa, tuan-tuan. Jangan cerita pada jiran, jangan cerita pada ketua kampung, jangan cerita pada pengerusi ataupun jawatan kuasa masyarakat dan sebagainya, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Ceritalah kepada pihak yang berkuasa, nescaya mereka tidak akan menceritakan. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, kalau nak cerita, tuan-tuan, bab aib orang ni macam-macam, tuan-tuan. Kalau dalam jabatan agama tu macam-macam cerita. Kalau nak kahwin, nak bercerai, tuan-tuan, semua dia ceritanya. Kita yang macam tak nak dengar pun, tuan-tuan. Tapi saya nak cerita juga dengan ustaz yang ceritanya orang perempuan, tuan-tuan. Kita pun dia ni tak rasa malu ke? Contohlah, tuan-tuan yang dikasih sekalian, kan? Sebab dah terlalu marah sangat, emosi dah tak terkawal, tuan-tuan yang dikasih sekalian, kan? Sebab itulah dalam Islam ni kita ada al-haya'u minal iman, ada rasa malu, tuan-tuan. Dalam buat kebaikan pun kita malu orang tahu. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi dalam kita melakukan kemungkaran, kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu malu depan manusia. Manusia ni nilainya tak sama, tuan-tuan. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala lain, tuan-tuan, penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diberitahu oleh orang yang dipercayai, iaitu golongan yang istiqah, seseorang yang mustahil berkata dusta ataupun seorang yang bukanlah menjadi tabiat dan perangainya berdusta, ataupun terdapat sebarang petunjuk yang menguatkuasakan sangkaan bahawa kemungkaran itu berlaku, tuan-tuan. Itu tak pasti. Tapi kita buat cerita tadi, tuan-tuan. Dalam Islam tak dibenarkan, tuan-tuan. Kita jaja cerita yang tak sepatutnya. Sebab itu dalam Islam kita kena kawal keadaan, tuan-tuan. Bukan hanya setakat menjaga maruah diri sendiri, menjaga maruah keluarga kita, tuan-tuan, menjaga maruah masyarakat di sekeliling kita, tuan-tuan. Kita dengar pula orang cerita, dia ni, anak dia ni penagih dadah, Ustaz. Dia cerita, tuan-tuan, memanglah orang tambah lagi seorang, memanglah dia ni tak bagus tadi, tuan-tuan, belajar pun tak tinggi. Cerita lagi tadi, tuan-tuan. Bahkan sepatutnya cukuplah, tuan-tuan. Dah begitu takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita berdoalah kepada Allah Subhanahu supaya keadaan tersebut dapat berubah kepada kebaikan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kan? Sebab itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bagi golongan yang diberikan kuasa, contohnya pihak polis atau pihak penguatkuasa agama, dia diberikan kuasa, tuan-tuan, sebelum kita nak dakwa. Contohnya seperti golongan JSB, tuan-tuan, kita kena buat siasatan, kan? Kita pernah panggil, tuan-tuan, dulu Jabatan Agama Islam Selangor dulu pernah panggil Umujah. Panggil kepada dia, dia pun mengadu, dia pun menangis tadi, tuan-tuan. Kita panggil dia, untuk bagi tahu dia jangan buat macam ni, benda ni menyalahi syarak, dah sesat, fatwa dah ada, tuan-tuan. Mufti dah keluar kenyataan, tapi kenapa berterusan lagi? Dia menangis, tuan-tuan, betul lah Ustaz, benda ni memang tak sepatutnya, tapi buat lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan, buat lagi. Sebab manusia ni depan kita, kadang-kadang depan pihak berkuasa, dia boleh berlakon, tuan-tuan. Manusia boleh berlakon. Depan dia kata lain, belakang dia cerita lain. Contoh, tuan-tuan. Tapi kita tak boleh menghukum berdasarkan kepada niat dia. Sebab kita tak nampak niat dia macam mana, tuan-tuan. Kita tak tahu niat dia macam mana. Kita nampak apa yang zahir, secara zahir. Itu yang kita boleh dakwa dia. Contoh, tuan-tuan, amalan dia kita tengok dia tak ikut syariat. Awak berdasarkan kepada kitab mana, rujukan mana dan sebagainya. Kita tanya, kalau dia tak boleh bagi jawapan, jelas, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kan? Dan jelas lagi tadi, tuan-tuan, apabila suatu hukuman dijatuhkan, pengikut-pengikut dia, terutamanya yang merupakan pemimpin-pemimpin, kenapa perlu lari? Sepatutnya dia duduklah kat dalam Malaysia ni, pergi ke mahkamah, kita lawan tadi, tuan-tuan. Sebab kita di atas kebenaran. Contoh tadi, tuan-tuan. Tapi kenapa lari? Contoh, tuan-tuan yang dikasihi, mesti ada penyelewengan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebab itulah kemungkaran ini perlu disiasat.
sekiranya benar-benar untuk memastikan kebenaran tersebut, tuan-tuan. Jangan berterusan. Terutamanya kepada perkara-perkara yang melibatkan dalam bab akidah. Sebab itulah Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara pertama nak mengubah manusia ialah kepercayaannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia ni benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya mereka itu akan mengubah daripada dalam dirinya. Tadi itu yang Nabi nak ubah manusia. Bukan sudut perbuatan manusia secara umumnya, itu memang kena Nabi ubah, tapi Nabi nak ubah hati manusia dulu, supaya manusia ni dibekalkan dengan hidayah, dibekalkan dengan ilmu, maka manusia gembira melaksanakannya dan mudah-mudahan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melakukan tugasnya tadi berdasarkan kepada kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ada satu contoh tauladan untuk manusia ikut, manusia jadikan panduan, supaya manusia berada di atas jalan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai bila-bila, sehinggalah kita bertemu dengan kematian apabila telah ditetapkan takdir tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, alim ulama menetapkan bahawa mencegah kemungkaran itu dilaksanakan ke atas suatu perbuatan-perbuatan haram yang dilakukan oleh sebilangan kaum muslimin, di mana pengharaman perbuatan itu telah disepakati oleh ijma' kaum muslimin. Tadi tuan-tuan ini kasih. Ulama dalam melakukan satu fatwa, tuan-tuan, satu urusan, biasanya bincang dulu, tuan-tuan. Dia bukan buat keputusan sendiri-sendiri, tuan-tuan. Dia ada ahli jawatan kuasanya. Ahli jawatan kuasanya mestilah di kalangan ulama-ulama juga tadi, tuan-tuan, supaya ada rujukan. Kamu berdasarkan hujah kamu apa? Hujah kamu apa? Baru kita buat keputusan. Dapat satu fatwa yang resmi yang boleh dipakai, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Adapun perselisihan ulama mengenai sama ada suatu perkara itu haram ataupun wajib, maka tiada pencegahan terhadap perkara itu sama ada ia dilakukan ataupun tidak. Contoh, tuan-tuan, dalam bab anak, kalau kat Malaysia ni ataupun kat Selangor ni dah difatwakan, mana-mana anak yang tidak sah taraf tak boleh dibinkan kepada bapa pelakunya. Bapaknya tiba-tiba baru sedar, dapat hidayah, betul lah ni anak haram saya dulu, tak sengaja masa tu saya terlalu tergopoh-gapah, ikut hawa nafsu sangat, jadi sekarang dah tua ni saya mengaku bahawa ni anak saya, jadi saya nak tukar namanya. Tak boleh, tuan-tuan, tak boleh. Tapi ada negeri contohnya Perlis, tuan-tuan, dia bagi binkan kepada bapa asalnya. Sebabnya apa, tuan-tuan? Sebab manusia akan berkata-kata, ada hujah-hujahnya, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Maka perkara tersebut terpulang kepada mufti untuk membuat keputusan, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, kamu wahai kaum muslimin adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sama saja, tuan-tuan, sama ada lahir kat bumi Mekah ke, sama ada lahir kat Amerika ke, sama ada lahir dekat Shah Alam ke, tuan-tuan, kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kamulah yang menjadi perhatian, menjadi contoh tauladan. Sebab kamu mengajak ke arah kebaikan dan kamu mencegah daripada melakukan kemungkaran. Agama lain, tuan-tuan, contohnya agama Yahudi, dia tahu kemungkaran berlaku, tetapi alim ulamanya diamkan sahaja, tuan-tuan. Tak apa, sebab maslahah kita lebih utama. Kalau kita tegur manusia, nescaya manusia akan berubah. Akhirnya mereka tak nak ikut agama kita, jadi kita biarkan mereka sahaja, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Tetapi dalam Islam jelas, tuan-tuan, perlu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan. Kalau tidak ada hukum di dalam Al-Quran Karim, kita rujuk kepada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada rujuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rujuk kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat sebelumnya, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Contoh, tuan-tuan, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika itu berlaku kemiskinan, berlaku kemudaratan, berlaku macam Covid lah, tuan-tuan. Jadi rakyat ramai yang papa keadaan miskin dan sebagainya, tak ada pekerjaan, tuan-tuan. Jadi ramai juga rakyat yang mencuri, tuan-tuan. Dan ketika itu hukum orang yang mencuri dipotong tangan, dah dikuatkuasakan. Tetapi ketika itu Sayyidina Umar dia tak potong tangan, tuan-tuan. Dia buat keputusan tak boleh potong tangan. Sebab ketika itu masyarakat, rakyat
hampir ramai tuan-tuan yang mana mereka ini tidak mempunyai kemampuan nak menguruskan kehidupan. Dia bukan mencuri tadi sebab dia nak jadi kaya, tetapi keperluan kehidupan. Tak ada siapa nak bantu dia, negara pun tak mampu nak bantu dia. Contoh tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, sama ada lelaki maupun wanita, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Contoh tuan-tuan, masjid nak melakukan perbuatan ataupun program, kita nak melaksanakan sambutan Maulidur Rasul, masjid nak buat program, perlu dibantu oleh masyarakat tuan-tuan. Jemaah Qaryah kena datanglah sama-sama raikan. Contohnya nak buat perarakan ke, contoh tuan-tuan, maka kena sama-sama raikan, kena sama-sama bantu. Tak bolehlah jawatan kuasa masjid saja yang buat. Dia sama-sama dia je seronok-seronok. Ahli Korea semua, kami sibuklah ustaz, kami tak ada masa dan sebagainya. Tak bolehlah demikian tuan-tuan. Sebab wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman lelaki dan perempuan, mereka kena bantu di antara satu sama lain. InsyaAllah kita bertemu pada waktu yang lain. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah